mudah-mudahan Allah Ta'ala memaafkan dosa kita. Lalu orang ini bercakap pada pembantu dia, kemudian dia mati bertemu dengan Nabi SAW. Nabi kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memaafkan akan dosa dia disebabkan keringanan dia untuk membantu menyelesaikan hutang orang yang lain. Dalam satu riwayat daripada Imam Muslim daripada Abu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, seorang lelaki daripada umat sebelum kamu telah pun dihisab, dia tidak mempunyai kebaikan sedikit pun, melainkan dia adalah orang yang suka bergaul dengan manusia dan seorang yang kaya. Dia memerintahkan kepada para pembantunya supaya memaafkan hutang orang lain yang tidak mampu menjelaskannya. Lalu Allah Ta'ala berkata, kami lebih berhak untuk itu daripadanya, maka maafkan, yakni hapuskanlah akan dosanya. Iaitu ada satu hadis cerita Nabi SAW cerita di zaman sebelum Nabi Muhammad, ada seorang lelaki dihisap oleh Allah Ta'ala di hari kiamat, dan orang ini tidak ada kebaikan. Dalam arti kata nak cerita buat baik pun tidak, cuma kecuali ada satu kebaikan daripadanya, iaitu dia seorang yang kaya dan sering memerintahkan kepada pembantu pekerja dia, bila kutip hutang, maafkanlah hutang-hutang orang yang tidak mampu untuk membayar hutang tersebut. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, kalau dia dah boleh maafkan hutang lain, Allah Ta'ala itu Maha Pemaaf, dan Allah lebih berhak untuk memberikan kemaafan kepada orang itu. Maka orang ini pun masuk syurga, masuk dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala disebabkan dia memaafkan dosa ataupun memaafkan hutang daripada orang lain. Inilah gambaran yang boleh kita ambil betapa Allah Ta'ala sentiasa memberikan kemudahan kepada kita. Begitu juga di dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut daripada Sahal bin Hunayf radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi menyatakan, man a'ana mujahidan fi sabilillah aw ghariman fi usratihi aw mukatiban fi raqabatihi azallahu Allahu fi zillihi yawma la illa zilluh. Barang siapa yang membantu orang yang berjihad di jalan Allah, atau orang yang membantu orang yang berhutang, atau orang yang tidak mampu, atau orang yang membantu seorang hamba yang mukatab, maka Allah Ta'ala akan menaunginya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini Nabi cerita ada 3 golongan yang dapat golongan naungan Allah di hari kiamat kelak. Yang pertama, orang yang membantu berjihad di jalan Allah. Selalu kita minta bantuan untuk bagi sedekah dan seumpamanya, kita pun bagi bantuan untuk mereka melawan kekufuran yang telah dilakukan oleh orang-orang kepada umat Islam. Maka mereka ini dapat naungan daripada Allah. Yang kedua, membantu orang berhutang. Kalau orang itu berhutang, kita bantu dia, maka dia juga dapat naungan daripada Allah. Yang ketiga, atau kita bantu seorang hamba yang mukatab. Hamba mukatab ni apa? Seorang hamba yang dia jadi hamba dan dia boleh merdeka kalaulah dia membayar sejumlah wang. Itu hamba mukatab. Zaman sekarang ni hamba tak ada, tapi istilahnya hamba tebusan pada zaman sekarang. Kalau nak bebas boleh, tapi kena bayar suatu jumlah wang. Maka dengan pembebasan tersebut, maka itu dipanggil sebagai hamba mukatab. Kita bantu mereka, maka dia akan dapat naungan daripada naungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di akhirat. Begitu juga kalau kita melihat beberapa teladan-teladan yang telah digariskan oleh para ulama. Di antaranya pernah berlaku satu kisah ketika mana Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu menagih hutang daripada Ibnu Abu Hadrat di dalam masjid. Ketika mereka berdua mengangkat suara dengan keras sehingga didengari oleh Rasulullah SAW yang berada di dalam rumahnya. Maka baginda bersegera keluar menemui mereka sehingga terselak tabir pintu rumahnya, lalu memanggil, wahai Ka'ab. Ka'ab menjawab, aku sambut panggilanmu ya Rasulullah. Rasulullah bersabda, maafkanlah akan hutangnya. Rasulullah mengisyaratkan kepadanya supaya memaafkan separuh daripadanya. Maka Ka'ab menjawab, aku bersetuju wahai Rasulullah. Rasulullah berkata, bangkit dan jelaskan. Ka'ab bin Malik, seorang sahabat Nabi SAW, bertengkar di dalam masjid dengan seorang yang bernama Ibnu Abi Hadrat. Sebab Ka'ab bin Malik ni nak menuntut hutangnya dan bergantung dalam masjid sampai Nabi SAW boleh dengar. Sebab rumah masjid dengan rumah Nabi tak jauh. Sebagaimana kita hari ini, mimbar dekat Masjid Nabawi dengan makam Rasulullah, itulah jarak dia. Tapi nak cerita tengkar dia kuat tak?
Sampai Nabi SAW dengar, Nabi pun buka tirai rumah dia. Nabi kata, wahai Ka'ab, maafkanlah separuh daripada hutang dia. Maka Ka'ab pun memaafkan akan hutang tersebut. Jadi ini di antara orang yang berakhlak dengan akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Walaupun itu sebenarnya mungkin memberikan kesan hutang. Sebab Ka'ab bin Malik ni orang yang kaya. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok dalam kisah Ka'ab bin Malik, nak cerita kaya je Ka'ab bin Malik ni tuan-tuan, di saat peperangan Tabuk. Dia di antara orang yang tidak pergi dalam peperangan Tabuk. Dia tak pergi. Akhirnya dia didenda oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab dia tidak pergi berjihad. Sebab apa? Di antaranya kaya. Waktu itu tuan-tuan, dalam peperangan Tabuk, waktu itu musim dalam sedang berbuah. Dan sekarang kan hujan kan, musim macam-macam ada tuan-tuan. Jadi dia musim tersebut, orang pergi berjihad, dia kata, aku ada kuda yang laju. Tak apalah, aku boleh kejar, aku nak rehat dulu kat kebun, nak menikmati makan buah yang banyak. Nak cerita kaya dekat Abdul Malik ni. Sebab itu dia bagi hutang kepada orang. Lalu Nabi isyaratkan dia pemaafkan separuh daripada hutang tersebut. Maka akhirnya dia taat kepada perintah Nabi SAW. Itu satu pahala yang kedua, dia dapat manfaat kerana pun dia memaafkan hutang tersebut daripada orang yang lain. Ya. Begitu juga dalam hadis yang lain, Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, Rasulullah mendengar dua orang bertengkar dengan suara yang tinggi. Salah seorang daripada keduanya, yakni orang berhutang, meminta kepada seorang lagi pemberi hutang agar memaafkan pembayaran sebahagian daripada hutangnya atau menangguhkan pembayarannya. Tetapi pemberi hutang berkata, demi Allah, aku tidak akan penuhi permintaan kamu. Aisyah kata, Nabi dengar ada dua orang bertengkar dekat luar rumah. Dia dengar orang ni minta tangguh hutang, dia tak nak. Dia minta maafkan separuh daripada hutang, dia tak nak. Lalu dia pun berkata, aku tidak akan penuhi permintaan kamu. Lalu Rasulullah SAW keluar mendatangi mereka dan berkata, mana orang yang berlebih-lebihan dalam sumpah kepada Allah bahawa dia tidak akan melakukan kebaikan. Lalu pemberi hutang berkata, aku wahai Rasulullah, baginya apa yang disukainya, sama ada dilupuskan sebagian hutangnya atau ditangguhkan sampai dia mampu untuk membayar. Lalu Rasulullah SAW keluar daripada rumah tersebut. Lalu dia marah kepada sahabat yang tak nak maafkan hutang ini dengan bersumpah di atas nama Allah. Lalu Nabi kata, mana orang yang melampau-lampau sangat bersumpah di atas nama Allah Ta'ala ini, yang dia tidak nak berbuat kebaikan. Orang tu minta orang yang berhutang dibuat kebaikan dengan memaafkan hutang ataupun menangguhkan sebagian daripada hutangnya. Tetapi dia tak nak berbuat kebaikan. Nabi kata orang dia melampau sebab bersumpah untuk tidak melakukan kebaikan. Lalu orang memberi hutang itu terkejut. Dia kata, minta maaf ya Rasulullah. Dan baginya orang yang berhutang tadi, dia nak macam mana aku bagilah. Kalau dia nak minta separuh daripada hutang, maaf, aku boleh maafkan. Kalau dia nak tangguh pun sampai boleh menanggungkan. Nak cerita, Nabi menunjukkan suatu akhlak yang baik dan menyuruh para sahabat melakukan, menghimpunkan akan kebaikan ini. Kerana di situ ganjaran yang sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sedemikian yang boleh kita ambil daripada hadis Rasulullah ini. Salah satu daripadanya adalah memberi kemudahan kepada orang lain dalam keadaan berhutang. Dan insyaAllah tuan-tuan, pada kuliah yang akan datang, kita akan bahaskan pula berkenaan dengan perintah Nabi SAW yang menyuruh kepada kita menyembunyikan keaiban orang lain di saat orang lain tersebut telah melakukan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perbahasan insyaAllah kita bahas pada kuliah yang akan datang. Jadi saya tutup sekali lagi pada malam ini. Sebelum saya tutup, saya buka kalau ada soalan daripada tuan-tuan. Alhamdulillah kita ada buka sekejap, tak boleh lama-lama tuan-tuan ya. Kalau nak kita bincang belakang insyaAllah ya. Aku qali hadza wa astaghfirullah alhamdulillah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.